Assalamualaikum. Selamat datang ke siri audio Ramadan dekat. Suatu ketika Nabi SAW menaiki mimbar dan Nabi menyebut amin, amin, amin 3 kali. Dan para sahabat melihat perbuatan Nabi, mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apabila engkau menaiki mimbar, kau menyebut amin, amin, amin." Lalu Nabi SAW bercerita. Nabi kata, tadi Jibril alaihissalam telah datang dan mengungkapkan 3 doa dan dia minta aku aminkan doa tu. Bayangkan yang berdoa ini adalah malaikat Jibril alaihissalam, penghulu seluruh malaikat. Dan yang mengaminkan doa ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu seluruh manusia. Dan apa doanya? Jibril berdoa, "Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lah fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah." Jibril berdoa, siapa yang masuk ke bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan keampunan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril kata, "Qul amin." Katakan amin. Dan Nabi SAW pun menyebut amin. Ini satu hadis, satu doa yang menggerunkan. Bila kita bercakap tentang Ramadan, kita faham dan kita tahu bulan Ramadan bulan keampunan, bulan rahmat yang melimpah ruah, keberkatan. Tetapi daripada hadis ini kita belajar bahawa keampunan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala tidak datang dengan percuma. Dia mesti diusahakan, dia mesti dipohon, diminta dengan sungguh-sungguh, barulah kita boleh mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah pilih kita daripada kalangan hamba-hambanya yang masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan beriman, dalam keadaan menyedari dan menghayati nilai Ramadan. Itu satu taufik yang besar, kita bersyukur. Tapi dalam masa yang sama kita perlu faham, kita perlu berusaha, kita perlu bersungguh-sungguh meminta dalam bulan ini agar diberikan keampunan. Kalau kita lihat kisah kemanusiaan bermula dengan kisah Nabi Adam AS dan Hawa AS, ibu dan ayah kita, sewaktu mereka di syurga. Kisah itu bermula dengan satu kegelinciran. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka tempat tinggal di syurga yang penuh dengan limpahan nikmat. Dan hanya satu perkara sahaja yang Allah Subhanahu wa taala larang daripada mereka dekati, iaitu satu pohon. Tetapi pujuk rayu, tipu daya dan bisikan-bisikan iblis berjaya membawa Nabi Adam dan Hawa mendekati pokok tersebut dan termakan daripada pokok tersebut. Dan pada ketika itu mereka mengalami satu perasaan yang amat malu, kecewa, bingung, menyesal. Dan kalau kita perhatikan kisah tersebut, pakaian mereka tersingkap, aurat mereka terdedah, sehingga mereka cepat-cepat mengambil daun-daun daripada syurga menutup aurat mereka. Itu adalah perasaan fitrah bila kita melakukan satu dosa, satu kesalahan. Hati kita tidak tenang, hati kita rasa resah. Bahkan membawa kita rasa malu yang amat. Bayangkan kalau dalam konteks Nabi Adam dan Hawa, pakaian tersingkap. Kalau kita letakkan diri kita, kadang-kadang alhamdulillah Allah tutup aib kita, Allah tutup dosa-dosa kita yang orang lain tak tahu. Yang mana kalau orang lain tahu, kita akan rasa malu seperti disingkapnya pakaian kita, terdedahnya aurat kita. Lalu pada ketika itu Adam AS dan Hawa mencari bagaimana seorang hamba memohon maaf, ampun daripada Tuhan apabila melakukan kesalahan seperti ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mereka dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat." Telah sampai kepada Adam daripada Tuhannya beberapa kalimat. Apakah kalimat itu? Ini adalah doa yang kita jadikan doa terpenting sebagai titik tolak permohonan kita di dalam Ramadan. Doa ini dinukilkan di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-23.
ketika Adam dan Hawa berdoa, alaihimussalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, mereka berdua merayu, kami telah menzalimi diri kami sendiri, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan Engkau, kalau Engkau tidak mengampunkan, kalau Engkau tidak merahmati, sungguh kami akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Mereka merintih dan merayu memohon Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan mereka. Ini satu doa yang sangat mendalam, sangat menyentuh perasaan. Kalau kita lihat, ada beza bila Iblis buat dosa dengan Adam AS buat dosa. Bila Iblis buat dosa, dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan Allah. Macam kita, mungkin kita buat dosa, kita kata nak buat macam mana, zaman ni macam ni, terpaksa dah. Kita memberikan alasan-alasan untuk menjustifikasikan dosa kita. Itu sebenarnya cara Iblis. Cara Adam AS dan sewajarnya menjadi cara semua anak-anak Adam ialah apabila kita melakukan dosa, kita mengakui kesalahan tersebut. Kita tidak menjustifikasikan dengan apa cara sekalipun. Dan doa ini kita lihat Nabi Adam menyebut, Rabbana zalamna anfusana, kami telah menganiaya, menzalimi diri kami sendiri, menzalimi nikmat-nikmat yang Allah bagi. Dan bahagian ini mengingatkan saya kepada satu perbualan saya dengan guru saya. Pada ketika itu kami keluar pergi makan sambil naik kereta bersama, dan guru saya ini menceritakan bahawa betapa besar nilainya nikmat-nikmat Allah yang kita ada. Misalnya penglihatan kita, pendengaran kita, yang sebenarnya begitu kompleks. Manusia mengkaji ratusan tahun pun baru dapat faham sebahagian daripada ketelitian dan kehebatan ciptaan Allah. Allah bagi kita percuma. Tapi kemudian guru saya ini menyebut betapalah kita ni tidak bersyukur. Kita gunakan nikmat-nikmat ini untuk membuat kezaliman, dan kezaliman itu ke atas diri kita sendiri. Mata Allah bagi kita melihat yang maksiat. Allah bagi kita telinga yang dengar dengan jelas, sehat, kita dengar perkara-perkara yang buruk. Lidah kita ini Allah bagi nikmat, kita boleh menikmati kelazatan makanan, pelbagai macam rasa. Kita boleh bercakap dengan lancar, tetapi kita gunakan lidah kita untuk menyebut perkataan-perkataan yang kotor, mengutuk orang di belakang, menghina, mencela, mencarut dan sebagainya. Lalu guru saya ini memberikan satu perumpamaan untuk mendalamkan lagi kefahaman. Dia sebut, kalau kita pergi kedai, kita beli satu gadget yang hebat, yang tinggi teknologi, mahal nilainya, misalnya seperti iPad. Kemudian kita bawa balik ke rumah dan kita jadikan dia sebagai papan potong sayur dan daging, chopping board. Dia kata, adil tak kita buat macam tu pada satu bahan ataupun barang macam iPad ni? Saya kata, tentu tidak. Tidak adil. Itu menzalimi iPad. Dan dia kata, macam itulah kita, Allah bagi nikmat banyak, tak ternilai. Berapa harga kita nak bayar kalau kita nak jual mata atau tangan kita atau telinga kita? Tidak ternilai. Tapi kita gunakan sewenang-wenangnya untuk melakukan perkara-perkara yang sebenarnya dengan perkara haram dan maksiat yang kita lakukan itu, kita menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam konteks itu kita faham, bila kita berdoa, kita mengakui, kita mengiktiraf kelemahan diri kita, yang mana kita banyak melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri. Dan kalau kita boleh lihat, ada dua perspektif kalau kita melihat kehidupan. Kebanyakan kita, kehidupan kita ni adalah pengalaman-pengalaman lepas. Siapa kita hari ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman lepas. Tetapi kita tidak boleh terperangkap dalam pengalaman. Misalnya orang yang mempunyai kisah silam yang buruk, yang gelap. Dia pernah melakukan dosa yang besar, mungkin pernah terlanjur sehingga melahirkan bayi, melahirkan anak luar nikah, ataupun pernah terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang menganiaya orang sehingga mungkin membunuh orang. Itu semua adalah dosa-dosa yang sangat besar dan mempunyai kesan yang besar, parut yang dalam kehidupan kita, pada emosi, pada spiritual kita. Tetapi syaitan, taktik dia adalah untuk kita terus terperangkap di dalam kisah silam dan menganggap diri kita didefinisikan dengan
perbuatan salah kita itu. Lalu kita rasa aku ni tak boleh jadi baik dah. Dosa aku terlalu besar, aku ni teruk, jadi itulah diri aku. Itu membuahkan rasa putus asa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Perspektif yang kedua pula adalah orang yang hari ini apabila dia toleh ke belakang, dia melihat diri dia yang lama, dia rasa dulu tu dia jauh lebih baik. Solat dia lebih teratur, lebih tertib, pada waktunya, tak ada tinggal-tinggal. Bila baca Quran dia rasa seronok. Bila dia berdoa air matanya mudah mengalir. Bila dia jumpa orang susah hatinya lembut, tersentuh. Tetapi hari ini dia rasa macam itu semua adalah sejarah. Hari ini dia nak menangis, dia sangat rasa susah. Dia nak pegang Quran sekejap, dia rasa aduh bebannya nak baca Quran. Dan hatta sampai ke satu tahap dia rasa solat itu pun satu perkara yang dia lakukan dalam keadaan dia terpaksa kalaupun dia terus melakukan solat. Itu juga satu perspektif yang membuatkan satu orang rasa, Allah, dulu aku jauh lebih baik. Mungkin aku dah tak boleh balik semula dah kepada watak aku yang dulu. Aku ni sudah jauh. Itu juga perangkap syaitan. Dan daripada doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kita belajar apa? Kita belajar untuk move on. Bila kita taubat, bila dah buat salah, jangan terus membiarkan diri kita diheret jauh, semakin jauh oleh syaitan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita mengambil keputusan untuk mengakui kesalahan, mengambil tanggungjawab dan memohon ampun serta merta. Dan dalam doa yang Nabi Adam ungkapkan ini, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah yang ayat yang awal tadi kita sebut, ayat yang ke-37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat, terus serta merta fataba alaih, Allah terus memberikan dia keampunan. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan apabila Adam AS menyebut wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu membawa erti sebesar mana pun dosa yang kita lakukan, penganiayaan, kezaliman, kita memang tidak ada tempat lain pun untuk pulang. Mana ada jalan lain, satu-satunya jalan untuk membaiki diri dan meletakkan semula kita di atas landasan yang betul adalah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya seorang anak kecil yang menangis melukakan hati ibunya, tetapi kemudian dia pun lari peluk semula kepada ibu dia kerana dia tidak ada tempat lain untuk dia lari dan menyerahkan diri. Jadi samalah seperti kita manusia ini, sebanyak mana pun dosa dan kemaksiatan kita buat, hanya ada satu jalan untuk pulang, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya apa? Syaratnya mesti ikhlas, tulus, betul-betul menyesal, bukan main-main. Bukan, oh dalam hati tak apalah, taubat nanti aku buat lagi. No, bukan begitu. Benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bulan Ramadan ini, perkara yang paling minimum, paling asas yang perlu kita capai, perlu kita dapat adalah mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang pertama tadi menggambarkan kalau satu orang tu masuk Ramadan pun dia tak dapat keampunan, sangat teruklah orang tu. Sebab apa lagi peluang yang diharapkan? Tak ada lagi satu tawaran yang lebih besar daripada Ramadan, yang mana pintu-pintu neraka ditutup rapat, pintu-pintu syurga dibuka seluas-luasnya, dan Allah sentiasa mendengar. Dan Allah kata, aku dekat untuk menjawab panggilan, doa, permohonan kita semua. Jadi bulan Ramadan ini kita jadikan doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sebagai doa kita bermula. Ini adalah titik mula. Dengan doa ini kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampun di atas semua kesilapan yang telah kita lakukan sebelum ini. Kita kuatkan tekad, kita kuatkan azam, betul-betul kita nak berubah dalam bulan Ramadan ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita keampunan yang penuh, sepenuhnya di dalam bulan Ramadan ini, dan kita dapat keluar daripada Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin. Kita jumpa lagi dalam siri audio Ramadan yang seterusnya. Jangan lupa subscribe untuk newsletter Hijraat di hijraat.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.